أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Shaf, ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga, yang bermaksud bertasbih kepada Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, segala apa sahaja yang berada di langit dan segala apa sahaja yang berada di bumi. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu selalu memperkatakan sesuatu perkara yang kamu sendiri tidak melakukannya, yang kamu sendiri tidak melaksanakannya? Amatlah besar kemurkaan Allah, kebencian Allah kepada kamu yang memperkatakan sesuatu sedangkan kamu tidak melakukannya. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran, rasa berterima kasih kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan lagi dan keizinan oleh Allah lagi, insya-Allah, untuk sama-sama kita menyedut udara yang dianugerahkan, dikurniakan oleh Allah kepada kita. Lama dah kita sedut udara Allah Ta'ala ni. Satu hari, satu masa nanti kita akan berhenti menyedut udara Allah, akan kembali kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, sebelum sama-sama kita kembali kepada Allah Ta'ala, kesempatan masa yang diberi kepada kita, marilah kita isi dengan sebaik-baik amalan. Amalan ini diterjemahkan dalam bahasa Melayu maknanya harapan. Amalan ini diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita dengan maksud harapan. Kenapa dikatakan sebagai harapan? Sebabnya orang yang bekerja, amalan menyimpan duit dia ialah dengan harapan apabila dia tua, maka duit itu akan digunakan di saat dia tua nanti. Macam tu juga orang yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan, amalan dia kerja kadang-kadang gaji tak besar mana pun, tapi kerana nakkan pencen, harapan dia apabila dia tua nanti, maka pencen itu boleh digunakan di saat dia tua nanti. Kita menanam pokok dengan harapan amalan menanam pokok tadi, pokok itu hasilnya dapat kita makan, insya-Allah, satu ketika nanti. Kita beranak macam itu juga. Susah beranak ni, susah. Tak seperti mana bila ayam itik lembu kerbau. Ayam
3 hari dia dah pandai cari makan sendiri jaganya. Seminggu dia dah pandai berjalan sendiri. Manusia ni setahun belum jalan lagi. Kadang-kadang 18 tahun kita bela dia pun tak boleh buat apa. Kena lembu, dah lama kena sembelih. Tapi manusia dia tak gitu. Tapi kita bela manusia ni, anak kita, amalan bela anak ni dengan harapan besok apabila kita tua, kita tak kuat, insya-Allah anak-anak kita ni akan tolong papa kita, bantu kita dan sebagainya. Maka begitu juga amalan kita hari ini kat dunia ni, kita sembahyang, kita puasa, kita haji, kita zakat, kita hadir dalam majlis ilmu dengan harapan amalan ini kita nak bawa nanti pada hari akhirat kita. Kita nak guna sebab akhirat. Kita tahu RM2 dah tak guna lagi, emas, perak, kebun bereka-eka dah tak guna lagi dah. Yang guna pada ketika itu adalah amal kebaikan yang kita lakukan di atas dunia. Waktu saya bertanya semalam dengan sahabat-sahabat di Johor, berani tak kita ni nak pergi ke jauh, umpamanya kalau tuan-tuan dari sini nak pergi ke Johor Bahru, ada 2 kereta, satu kancil, satu lagi Brabus. Berani tak? Saya kata oleh kerana minyak naik harga, kita nak bawa kancil. Nak bawa kancil boleh tak? Kita nak bawa kancil, cakap isteri, duit ada RM3,000, tapi kita nak bawa RM3 saja. Oleh kerana kancil ini jimat minyak, maka kita nak bawa sekitar RM3 saja. Saya rasa tak ada dari kalangan kita yang berani. Walaupun susah kat dunia ni, susah lagi, senang lagi, tak berani kita nak bawa. Kenapa saya kata begitu? Sebab perjalanan ke Johor ni perjalanan yang agak jauh. Bila perjalanan jauh, sudah barang tentu bekal yang nak disediakan pun banyak. Apatah lagi perjalanan akhirat, satu perjalanan yang sebegitu jauh, satu perjalanan yang sebegitu panjang. Maka saat itu semua manusia memerlukan bekal untuk diri sendiri. Kalaulah bekal yang kita bawa untuk akhirat itu terlalu sedikit, terputus bekalan kita, dengan siapa kita nak minta tolong, dengan siapa kita nak minta sumbangan dan bantuan. Sebab itu kita kena sama-sama merenung dan berfikir sebelum jantung kita berhenti mengepam. Saya dapat maklumat bahawa jantung manusia ni dia mengepam dalam tempoh setahun 38 juta kali. Pam. Kalau dia berhenti 3 minit, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun kadang-kadang manusia ni sombong juga duduk atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Itu yang kita sama-sama merenung dan memuhasabah diri kita. Dan insya-Allah ayat yang telah saya bacakan kepada tuan-tuan tadi, satu ayat yang menyentuh kepada manusia, khususnya orang yang beriman. Allah kata, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, segala apa sahaja yang ada di langit, segala apa sahaja yang ada di bumi. Kalaulah manusia tak nak puji, maka seluruh makhluk yang lain tetap memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Sesungguhnya dia Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia orang yang beriman. Kenapa kamu selalu cakap sesuatu perkara di atas muka bumi yang kamu sendiri tak buat? Itu jahatnya manusia, zalimnya manusia di atas muka bumi. Dia banyak bercakap, tapi dia sendiri tak buat. Khususnya yang terkena ayat ini kepada saya, umumnya kepada kita semua. Sebab itu kita dalam sembahyang kita baca ayat Qul inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu ikrar yang kita ikrarkan, seperti mana yang saya sebut kepada tuan-tuan tempoh hari. Dua permintaan kita yang paling banyak kita minta dalam sehari semalam. Yang pertama yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, pimpin kami ke jalan yang lurus, 17 kali. Yang kedua yang paling banyak kita minta hayya 'alal falah, menuju kejayaan. Sehari semalam kita minta tak kurang daripada sebanyak 15 kali kita minta. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam Quran ini ada sekitar lebih kurang 18 sikap atau sifat manusia yang mencapai kemenangan, kejayaan, falah kejayaan tadi menurut Quran. Ada sekitar lebih kurang 18 sifat. Satu daripadanya seperti mana termaktub dalam surah Al-A'la ayat yang ke-14, surah Asy-Syam ayat yang ke-9, yaitu orang yang sentiasa membersihkan jiwa dia, membersihkan hati-hati daripada sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang tercela. Bersihkan hati-hati dia daripada sifat-sifat yang terkeji dan sifat tercela. Surah Al-A'la ayat ke-14 dan surah Syam ayat yang ke-9 daripadanya. Yang kedua disebut juga dalam Al-Quran orang yang mencapai kemenangan atau kejayaan, bukan kejayaan rumah besar. Sebab itu daripada sebanyak-banyak ayat yang saya buka dalam Quran itu tak cerita tentang kejayaan ini rumah besar semata-mata. Sebab itu kalau tuan-tuan buka dalam Quran ni Allah tak sebut orang kaya, tapi Allah sebut orang yang kami kurniakan kepada mereka harta. Saya jadi pelik kan, kenapa dia tak sebut orang-orang yang kaya, tetapi orang yang dianugerahkan kepadanya harta. Rupa-rupanya yang kaya, sifat kaya ni ada pada Allah Ta'ala. Manusia ni dia tak kaya, itu pun sombong. Kalau kita baca dalam surah At-Takasur ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Sampai akhir ayat itu diingatkan kepada manusia, jangan begitu berbangga-bangga di antara kamu dengan kebanyakan harta dan anak keturunanmu telah melengkakan kamu, telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam liang-liang kubur. Itu hebatnya Quran diberi peringatan. Saya tak terfikir ya, tapi bila saya baca genong kali buka kitab-kitab tafsir dihuraikan, subhanallah, itulah sikap manusia yang cari kekayaan akhirnya sampai dilupa. Matlamat dia datang kat dunia ni, kalau dia cari harta ni kerana untuk keperluan dia makan aja, rasa-rasa macam ayam cari makan siang aja. Ayam tak keluar cari makan pada waktu malam, kan siang aja dia cari makan, malam dia tidur. Lembu, kambing, saya guna kambing tu, kambing makan siang aja, malam dia nak masuk lepas nak tidur lah, untuk hidup dia. Sama juga manusia, kalau cari makan ini untuk hidup aja, insya-Allah kita 3-4 jam kerja cukup. Tapi banyak manusia, Allah kata hatta zurtumul maqabir, cari harta kekayaan ini dengan tujuan nak bangga-bangga dengan manusia, sehingga telah melengkakan dia, melalaikan dia. Sadar-sadar dah tua je, hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam liang kubur. Yang kedua, dia kata orang yang mendapat kemenangan menurut Al-Quran iaitu orang yang mendapat petunjuk Allah Ta'ala. Ini yang kedua. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-5,
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang dapat petunjuk Allah Ta'ala ni, bukan semua orang dapat petunjuk Allah Ta'ala. Bukan semua orang. Tak semua orang mendapat petunjuk. Sebab tu kita baca sejarah ataupun kita baca kitab-kitab bagaimana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya, dengan bapa-bapa dahulunya. Bagaimana kita baca sejarah Nabi Ibrahim dengan ayah dia. Bagaimana kita baca sejarah Nabi Nuh dengan isterinya. Bagaimana kita baca sejarah Nabi Lut dan sebegitunya sebagainya, menunjukkan kepada kita hidayah petunjuk itu kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam tu juga dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis tazkirah ni tuan-tuan. Saya baru ini didatangi oleh orang bertanya kepada saya, kenapa orang yang telah ada harta kekayaan, dah ada pangkat besar, bini dah besar, rumah dah besar, apa lagi yang dia tak? Ustaz kata dia, rumah dia sebelah dekat masjid, sebelah dengan surau Ustaz, tapi kenapa dia tak boleh duduk lagi nak beramal untuk akhirat dia, sedangkan harta dunia ni tak habis kalau dia nak gunakan lah. Lalu saya kata, cuba awak buka dalam surah Saf ayat yang kelima. Awak buka dalam surah Saf ayat yang kelima, nanti awak jumpalah jawapan daripada persoalan itu. Kisah Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya. Wa iz qala Musa liqaumihi, sampai akhir ayat itu. Allah kata, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapakah engkau menyakiti aku, sedangkan sesungguhnya kamu mengetahui bahawa aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Dan apabila mereka berpaling kata Allah, maka Allah palingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang fasik. Itu yang payah kita renung. Yang ketiga, di antara sifat orang yang mencapai kemenangan yang perlu ada kepada kita sendiri, khususnya kita yang memang insya-Allah biasa pergi masjid dan pergi surau, tuan, iaitu orang yang menyeru manusia ini, sentiasa menyeru manusia ini kepada melakukan kebaikan dan melarang manusia daripada melakukan kemungkaran. Ini orang yang dia kata mencapai kemenangan menurut kitab Al-Quran, bukan halang orang buat jahat. Saya baru ni terkejut tuan-tuan bila saya ditanya tentang satu persoalan. Saya nak main-main, rupanya betul-betul di satu tempat di Tangkak sana kan, orang buat komplain. Dia kata 70% punca kemalangan di Malaysia ini berpunca daripada kekurangan tidur. Saya ingat kurang tidur tu memang okey, itu alasan tu. Rupanya dia nak tulis, sebab di surau kami terlalu banyak kuliah. Ada kuliah maghrib, ada kuliah subuh, menyebabkan orang tak boleh tidur. Bising kuliah subuh ni. Saya nilai kepala kan, bila soalan itu saya ingat main-main, buku betul-betul. Kami nak tahu apa tindakan pejabat Mufti Negeri Johor, apa tindakan pejabat Kadi kawasan sana. Maka keputusan dia buat keputusan jawatan kuasa bubar, ustaz-ustaz kuliah berhenti kuliah. Ini fi'il-fi'il yang hari ini berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu saya cakap awal tadi, hati tu. Dan tempat yang sama juga, kalau tuan-tuan baca baru ni, tak jauh daripada tempat saya. Kalau tuan-tuan dengar berita kisah seorang suami tembak isteri, lepas tu tembak mak mertua dia, lepas tu tembak pula diri dia sendiri. Saya tanya kenapa punca ni berlaku. Kabarnya bini laki nak kahwin baru, bini tak lagi, mak mentua tukang hasut lagi, maka alang-alang tembak tiga-tiga.
mati sampai hilang pertimbangan dalam masyarakat kita lain. Itu sahabat tanya Shah Alam, sahabat daripada Shah Alam datang tanya saya, kalau Ustaz kuliah ni di Selangor kena gam, tak boleh kuliah di Selangor, saya tak beli. Tapi kalau di Johor kena gam, saya beli. Saya kata apa nak beli? Nabi Muhammad pun dia tak boleh ngajar walaupun dia lahir di Mekah. Dia tak boleh ngajar di Mekah, dia ngajar di Madinah. Bila Nabi Muhammad dapat ngajar dekat Mekah? Bila BN Mekah jatuh, pemimpin zalim tu jatuh, Nabi dapatlah ngajar dekat Mekah. Selagi yang zalim tu ada, memang dia akan bertemu kejahatan dengan kebaikan ini, tetap akan bertemu. Jadi di Johor pun saya kata insya-Allah itulah agaknya. Wallahu alam. Zun kalau ke sana saya boleh, zun kalau ke sini kena gam. Itu ni benda-benda yang kita kena genong sikit. Sebelum saya masuk kepada kuliah kita ini, saya nak habiskan tentang 13 sifat orang yang beruntung, orang yang mencapai kemenangan, yang kita nak lengkapkan sikap kita dengan sikap yang ke-13 ni tadi, iaitu orang yang sentiasa menyuruh manusia buat baik. Memanglah tuan, ada orang beranggapan bahawa bila ustaz bercakap, ustaz menegur, ini satu hentaman, ustaz hentam kita. Sebab tu saya tanya kepada tuan-tuan, dalam istilah kita duduk bandar, orang basuh baju ni, tidak ada orang basuh baju nak jadikan baju dia kotor. Tak ada orang. Tanyalah isteri-isteri kita, basuh baju ni nak jadikan baju bersih ke nak jadikan baju kotor? Jawabnya basuh baju memang nak jadikan baju ni bersih. Jadi kita ni kena ambil sikap. Begitu juga kita hadirkan diri kita dalam majlis ilmu, nak memperbaiki mana sikap kita yang tak baik, nak betulkan mana sikap kita yang tak betul. Memang kadang-kadang terkena kepada kita. Saya bimbang berlaku dalam masyarakat kita hari ini tuan-tuan. Yang saya kumpulkan tempoh hari, 6 golongan manusia yang masuk neraka sebelum dihisab, seperti mana dalam kitab Tabi'ul Ghafilin. Yang pertama, pemimpin kerana kezaliman yang dibuat. Yang kedua, kepala-kepala desa yang sombong. Yang ketiga, orang-orang dusun yang bodoh. Yang keempat, orang ramai yang sibuk dengan kebangsaan dia. Yang kelima, peniaga kerana khianat. Yang keenam, ahli ilmu kerana hasad dia tadi. 6 golongan. Jadi kita ambillah pengajaran. Dan dari adanya tuan-tuan, saya bimbang hari ini masyarakat kita, kalau tuan-tuan baca sejarah Iblis laknatullah, di mana Iblis laknatullah ini tuan-tuan, bila dikatakan akan ada penghuni dunia, penghuni langit, akan ada yang dikeluarkan daripada syurga Allah, Iblis merasakan bukan dia. Para malaikat semua bimbang, rasa jangan kita tak. Azazil juga rasa bukan dia. Maka bila diminta doa, dia doakan kepada yang lain. Yang lain semua dia doa, tapi sayang dia tak doa untuk diri dia sendiri. Dia fikir orang lain. Rupa yang keluar daripada syurga Allah itu dia sendiri. Itu kena kita genong benda-benda macam itu. Kemudian daripada itu dia kata, seperti mana dalam surah Al-Imran ayat 103, orang yang mencapai kemenangan menurut Al-Quran itu orang yang sentiasa ajak manusia ni kepada buat baik dan cegah manusia ni daripada buat jahat. Itu saya sempat dengar dalam radio IKIM tuan-tuan, perbahasan tentang ISA. ISA ni, mansuh ISA menyebabkan gejala sosial jenayah meningkat mendadak-dadak. Saya tak tahulah ISA ni dah masuk ke belum. Sama juga dulu saya belajar, zaman saya belajar dulu di Malaysia ni, gangster kongsi gelap ni ada 2 je. Kalau salah tolong betulkan. Gihin dan Haisan. Kalau tak betul salah, minta maaf. Tapi setahu saya 2 je, Gihin dan Haisan. Sekarang ni khabar-khabar ada berapa? 49 pula tuan.
Makin kurang ke makin lebih? Wallahu a'lam. Kita renung balik. Jadi balik kepada persoalan tadi, maka macam-macam pandangan beri. Di antara pandangan-pandangan yang diberi, ada yang mengatakan hampir 80%, 90% yang saya dengar nak hapuskan jenayah ini ialah kita balik kepada hukum hudud. Kita balik kepada hukum Allah Ta'ala, hukum Islam, hukum hudud, hukum Allah Ta'ala ni. Dan ada juga segelintir yang membangkang dan tidak bersetuju atas alasan tidak sesuai dan sebagainya. Kenyataan itu dikeluarkan dari mulut orang yang mengaku Islam itu sendiri kadang-kadang. Itu yang jadi susahnya kan, dari mulut orang yang mengaku Islam itu sendiri. Lalu saya berkata kepada orang, agak-agak tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dah masukkan manusia ke dalam syurga, dalam neraka ni Allah Ta'ala tahu tak agak-agak? Tahu. Sehingga disebut dalam kitab Torah, kitab kuning tu kan, dia kata seekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam dalam kegelapan malam yang hitam. Bila semua ni angkat sebelah kaki dia nak jalan, Allah Ta'ala tahu. Seekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam. Semut ni hitam, berjalan dekat atas batu yang hitam, atas kegelapan malam yang hitam. Semut ni angkat sebelah kaki ni, angkat nak jalan sebelah kaki ni, Allah Ta'ala tahu. Punya hebatnya pengetahuan Allah Ta'ala. Maka begitu juga saya kata, Allah Ta'ala tahu tak manusia ni masuk syurga atau masuk neraka? Allah Ta'ala tahu tak? Jawabnya tahu. Akhirat besok dibicara tak manusia tak? Di padang mahsyar besok manusia ni dibicarakan tak? Jawabnya bicara. Tak boleh ke Allah Ta'ala masukkan cekut-cekut yang ni masuk syurga, cekut ni neraka, ni syurga, neraka, tak payah nak bicara lagi? Tak boleh ke? Jawabnya boleh. Tapi kenapa Allah Ta'ala bicarakan besok akhirat? Ini nak ngajar kepada kita tentang keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau itu keadaannya sekalipun, maka dibicarakan. Bagaimana pula manusia yang memenjarakan manusia dengan tidak dibicarakan? Lagi sana mana letak ni? Kemudian yang keempat, dia kata antara sifat orang yang mencapai kemenangan menurut Al-Quran, iaitu orang yang beriman kepada Rasulullah, memuliakannya, menolongnya dan ikut cahaya petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita. Orang yang beriman kepada Rasulullah, memuliakan Rasulullah, menolong agamanya, membela dan ikut cahaya yang dibawa oleh Nabi tadi. Segala contoh ajaran tunjuk ajar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diikut, diberlakukan apa yang dibawa oleh Nabi tadi, ajaran-ajaran Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil, dilaksanakan. Yang kelima, yaitu seperti mana dalam surah Al-A'raf ayat 157. Tuan-tuan boleh cek dalam surah Al-A'raf ayat 157. Sifat orang-orang yang mencapai kejayaan, kemenangan pada hari akhirat nanti. Itu dia. Yang kelima, dia kata orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka, yang membelanjakan harta dan jiwa mereka itu kepada perkara yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Memang kalau kita duduk merenung, memikir bagi manusia itu memang pelik. Ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takassurun fil amwali wal aulad kamasalil ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju wa tarah musfaran thumma yakunu utama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Al-Hadid ayat ke-20. Ketahuilah kamu, kata Allah, bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah satu permainan, satu senda gurauan, satu main-main, satu senda-senda gurau, sesuatu yang melekakan, melalaikan, seibarat hujan yang dengan ianya mengkagumkan para petani.
Kemudian tanaman itu menjadi kuning, menjadi kering, menjadi hancur. Dan di akhirat nanti kata Allah ada azab yang keras dan keampunan serta keredaan Allah. Dan ingatlah kamu kata Allah bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah kesenangan-kesenangan yang menikmati. Dalam kitab Nota kepada Diri, kalau tuan-tuan baca tajuk ke-53, dunia yang menjadi beban kepada manusia pada hari akhirat. Tajuk yang tu, dunia yang menjadi beban. Dia kata antara lain manusia ini dia rajin mengumpul sesuatu yang bukan menjadi milik dia nanti, tetapi sesuatu yang akan jadi milik dia. Manusia ni tak rajin nak kumpul. Saya baca, betul juga. Kadang-kadang kita simpan duit ni sesuatu yang akan jadi milik waris kita. Saudara kita, adik-beradik kita dan sebagainya, kita simpan banyak. Tetapi sesuatu yang dijamin oleh Allah Ta'ala, dia takkan hilang, dia takkan binasa, yang dijamin oleh Allah untuk jadi milik dia. Kadang-kadang manusia ni tak nak simpan. Kalau fikir satu sudut, betul-betul memang tepat pun. Betul. Jadi dia kata yang membelanjakan harta dan jiwa mereka seperti mana dalam surah At-Taubah ayat ke-88. Itu sifat orang yang kelima, iaitu orang yang mencapai kemenangan, kejayaan menurut Al-Quran. Yang keenam, iaitu orang yang beriman, yang taat dan patuh kepada Allah Ta'ala. Beriman, kemudian dia taat, dia patuh. Segala titah perintah Allah yang diperintahkan kepadanya, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Mahu tak mahu, walaupun nafsu manusia ni kadang-kadang dia tak nak ke? Tapi itu sifat orang yang mengaku beriman tadi. Dia mesti dengar, dia mesti patuh, dia mesti taat kepada perintah Allah. Alasannya sebab apa? Kerana manusia dia hidup menumpang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kita nak masuk bab korban tak lama lagi, tuan-tuan. Sebab itu saya tanya orang, beza je kita. Korban yang dikatakan korban ini, kalau tuan-tuan renung, sebenarnya kita ni sebelum daripada kita lahir je, sebenarnya tu kan kita Islam aja kita dah korban. Kalau tuan-tuan perhati betul-betul. Kenapa saya kata gitu? Baru dia orang tanya tentang merdeka. Ustaz, boleh tak kita hidup kat dunia ni, kita nak merdeka, kita nak buat semua sekali, kita nak buat, boleh tak Ustaz? Saya kata, Imam Syafi'i kata, manusia dia boleh nak merdeka boleh, dia nak buat apa kat dunia ni boleh, dengan 3 syarat kata dia. Kalau dia boleh penuh 3 syarat, maka dia nak buat apa kat dunia ni, buatlah, lantaklah. Yang pertama kata Imam Syafi'i, kalau manusia dia nak merdeka, dia kata dia nak buat sewenang-wenang duduk atas dunia Allah ni, dia kena buat bumi sendiri. Buat satu bumi sendiri. Bila orang tanya pasal kau buat macam ni kat sini, ini bumi bapa aku, suka dia akulah. Tapi selagi mana dia duduk menumpang atas bumi Allah, tidak ada alasan bagi dia nak ingkar perintah Allah Ta'ala. Buat bumi sendiri. Agak-agak bila dia boleh buat bumi sendiri. Yang kedua, kalau dia nak buat juga maksiat, nak merdeka, nak buat juga maksiat, kata Imam Syafi'i, kata dia, buat di mana tempat Allah Ta'ala tak nampak dia. Cari dekat mana kita ni nak buat maksiat, line clear, buat maksiat tempat Allah Ta'ala tak nampak kita. Yang ketiga, dia kata cari Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Kalau ada Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala, buat. Kalau 3 ni ada, merdekalah. Tapi kalau 3 ni tak ada, selama mana kamu duduk menumpang atas bumi Allah, maka kamu tak boleh lawan perintah Allah. Macam ni tu kan, gejala-gejala keruntuhan akhlak, keruntuhan moral hari ini berlaku. Jawabnya balik kepada sistem Islam, sistem kepada agama itu sendiri, tuan-tuan dan sebagainya tadi. Itu yang saya cakap dengan tuan-tuan tempoh hari. Kalau tuan-tuan baca surah Taha tu, bagaimana surah Taha itu mengisahkan kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia bunuh anak dia hidup-hidup. Orang Melayu tak buat macam tu.
Jahat-jahat orang Melayu ni, dia tak bunuh anak ni hidup-hidup tu kan. Mana ada pun yang berlaku atau toyah tu, khabarnya dia bukan orang Melayu bunuh. Dia makan, pergi pasar lambat tu, ingat kuih koci, rupanya bom C4. Dia makan meletup mati je. Hancur tu toyah. Orang Melayu tak buat kan? Tapi kalau tuan-tuan baca sejarah Sayyidina Umar, dia tanam anak dia hidup-hidup. Tanam anak hidup-hidup kan. Anak dia kalau bawa anak perempuan, orang ketawa Sayyidina Umar bawa anak perempuan. Bila bawa ketawa Sayyidina Umar datang balik, bawa cangkul gali, lubang ni, masukkan anak dia, tanam anak dia hidup-hidup. Kita tak buat. Tuan-tuan, saya nak bawa pendekatan sikit. Tapi bila Sayyidina Umar menyeksa orang masuk Islam, orang masuk Islam diseksa, dia masuk Islam diseksa. Satu hari orang beritahu adik dia sendiri masuk Islam. Dia datang rumah adik dia sedang baca surah Toha. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Sampai ayat yang ke-8 gitu tuan. Bila dia dengar adik dia baca Quran, dia dengar dia terhenti kaki dia berjalan, dia dengar adik dia baca Quran. Perlahan-perlahan dia buka pintu, adik dia sedang pegang lembaran Al-Quran. Dia minta tak bagi, dia sembah, dia pegang, dia baca lembaran Quran ni. Kali pertama dia baca Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dia baca kali kedua, dia baca kali ketiga, menintis air mata dia. Tuan-tuan bayangkan Sayyidina Umar yang begitu keras hatinya, tanam anak hidup-hidup, baca Quran, dengar Quran tu dibaca, 3 kali baca, menintis air mata dia, menangis dia tuan-tuan. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tak turunkan Quran itu supaya kamu jadi susah. Kami tak turunkan Quran itu supaya kamu jadi payah. Bukan itu tujuan kami. Illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan dia sebagai peringatan-peringatan bagi manusia yang takut kepada Allah Ta'ala. Cuba kita renung kepada diri kita kan. Kita ni baca Quran dah berapa lama? Lama-lama dah kita baca Quran ni. Berapa lama kita baca Quran ni? Peringatan-peringatan syurga, neraka dan sebagainya, berapa lama dah kita baca? Kadang-kadang macam itu hati kita tak berubah, tak dapat membentuk hati kita ini menurut kehendak-kehendak perintah-perintah Al-Quran. Semalam saya ngajar anak murid saya dalam bab jinayah, tuan-tuan, bab berkaitan dengan hukum hudud, hukum kisas dan hukum ta'zir. Tapi yang belajar ni budak kecil. Yang belajar ni budak kecil. Bila budak kecil tu tingkatan 1, tingkatan 2 agaknya, dia tahu-tahulah kan. Tapi tahu dia gitulah. Yang bersoal apa hudud ni, apa benda cikgu? Apa benda yang begini? Kena dekat Malaysia ni buat tak hukum hudud cikgu? Saya kata Malaysia ni haji buat, puasa buat, zakat buat, mayang buat, tapi nikah kahwin buat, muamalat buat, munakahat buat, tapi jinayah tak buat. Sistem Islam ni tak buat. Dia satu, hudud itu tolak. Jadi bila dia tanya, saya kata hudud ni dalam terjemah dalam bahasa Melayu maknanya sepadan. Sepadan dengan maksud Allah letakkan manusia ni ada sepadan. Ada sepadan ni. Ada yang boleh dibuat, ada boleh tak buat. Kita dulu, saya kata duduk dalam perut mak kita, kita duduk dalam air. Nama air itu air bertubat. Kalau air itu keluar, kita tak keluar, mati kita, saya kata. Ikan sepadan duduk di dalam air. Maknanya dulu kita pernah duduk dalam air. Boleh tak sekarang ni kita nak balik duduk dalam air lagi? Bawa batu ikat kiri kanan dua, sardin, biskut semua letak dalam beg, sampai dekat sungai kita terkejut. Orang tanya nak buat apa? Aku nak duduk balik dalam air. Boleh? Tak boleh. Sepadan kita atas darat. Ikan sepadan di dalam air. Bila ikan nampak sepadan nak duduk atas darat, mati ikan. Maka begitu juga Allah letak manusia ni ada sepadan dia. Jangan zina, jangan mencuri, jangan merompak,
jangan membunuh dan sebagainya, ada sepadan. Bila manusia langgar sepadan, sekatan tu tak ada, minta maaf cakap setan. Hari ni orang yang tak sembahyang, tuan-tuan, Allah kata inna salat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Khabar yang saya terima, seluruh rakyat Malaysia hari ini yang beragama Islam, yang menunaikan sembahyang fardu 5 waktu penuh, hanya sekitar lebih kurang 15% sahaja di mana. Bila tak sembahyang, tak boleh buat apa tu kan? Nak buat macam mana hari ini? Mana nak cegah kemungkaran? Itu yang Islam ajar. Kita kena faham benda-benda itu. Kemudian daripada itu dia kata, orang yang beriman yang taat dan patuh kepada Allah dalam surah An-Nur ayat 51. Yang ketujuh, orang yang mencapai kemenangan menurut Al-Quran, iaitu orang yang membelanjakan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka itu pada jalan Allah, seperti mana termaktub dalam surah Rum ayat ke-38. Surah Rum ayat ke-38 dikubah tentang orang yang mencapai kemenangan tadi. Satu daripadanya dibelanjakan harta mereka itu pada jalan agama Allah Ta'ala. Yang ke-8 iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyang dia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Seperti mana dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11, di situ dikupas lagi tentang 9 sikap sifat orang-orang yang mencapai kemenangan menurut Al-Quran. Yang ke-7, yang ke-9 dia kata iaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala, dia tak buat benda-benda maksiat. Benda-benda yang mengawal kepada dosa maksiat ni dia tak buat. Kalau dia main langgar, dia tak kira alat Arab, tak? Orang tanya masalah baru ni, anak saya accident kira kecoh. Doktor, orang peguam-peguam yang kawan-kawan dia peguam kata tak payah pergi ustaz, tak payah pergi. Habis saya kata macam mana? Macam mana hari ni? Dia kata, ustaz cakap saya tak terima surat. Habis kita ni pula tak biasa bohong. Dia nak suruh kita kira bego. Lala sekali saya jumpa juga berapa boleh tu. Cerita juga satu demi satu. Dia kata, tak payahlah ustaz nak bimbang-bimbang. Sebutkan, dia kata, kita jenis tak pernah buat. Maknanya kita jenis bukan jenis suka benda-benda yang buat benda-benda yang bukan-bukan, tuan. Itu yang saya cakap dengan tuan-tuan baru ni. Ada orang Selangor tempat tuan-tuan ni, ada orang tempat tuan-tuan ni, saya pun tak kenal, saya minta maaf. Dia hadir dengan kuliah saya sekali. Bila hadir dengan kuliah saya baru ni, dia punya PA telefon saya, minta nombor akaun. Tuan-tuan ingat tak saya kata ada pelajar nak pergi UK, anak yatim piatu yang nak pergi UK tu. Ingat tak saya kata duit semua saya dah bagi, dia pun dah terbang kan. Lepas daripada tu, adik dia pula, akak dia pula dapat taran pergi Jordan. Duit ni dulu yatim piatu. Jadi ada orang tempat tuan-tuan ni telefon, dia punya PA telefon saya minta maklumat pelajar ni. Saya pun bagi suruh budak tu bagi. Tak lama lepas tu PA telefon saya tak kenal siapa di kalangan tuan-tuan ni, tapi sekali dia pernah datang dalam kuliah saya. Jadi dia minta dengan saya, PA telefon minta nombor akaun ustaz. Saya tanya nak buat apa? Dia kata ada lah. Nak buat apa? Dia kata ada lah. Nombor akaun nak bagi berapa hari ni? Dah dia kata, bos saya nak bagi ustaz zakat. Apa dia kata? Nak bagi ustaz zakat. Saya kata, awak tak nampak ke saya pergi kuliah ni bawa Camry? Bukan bangga dengan Camry kan? Bukan bangga, tapi takkanlah. Maknanya Camry ni antara kereta-kereta yang boleh dikatakan adalah sikit agaknya. Awak tak nampak ke? Nampak, tapi nak bagi juga ustaz. Bila dia cakap balik tu, saya tanya dia, awak nak bagi saya atas tiket apa? Atas laju yang mana satu ni? Asnaf mana satu? Dia kata asnaf fi sabilillah ustaz. Bila kata asnaf fi sabilillah, saya pun kata, saya pun bagilah nombor akaun. Ingat main-main, selang sehari dia hantar mesej, duit dah masuk ustaz, ustaz boleh cek. Saya pun tak cek sehari, 2 hari, 3 hari. Itu baru saya pergi, sempat tak pergi bank, cek. Ada duit dalam akaun. Ampun mak. Ni kadang-kadang pun kita
Jadi saya ambil keputusan, keluarkan duit itu semua sekali. Keluarkan duit itu semua sekali. Dan Alhamdulillah, kita tak makan sesen pun. Kita bagi duit itu, kita taburkan mana orang-orang susah. Kita taburkan duit itu kepada orang-orang susah. Ingat habis dah bila tabur orang susah ni, habislah. Dah bagi orang. Kejap lagi datang kuliah, seorang lagi datang jumpa saya. Dia bagi satu cek, dia sign, dia tulis jumlahnya, nama kepada siapa tu dikosongkan. Lepas tu salah pula saya, bagi pula duit lagi. Saya kata kenapa awak bagi saya ni? Tadi saya kuliah orang nak bagi. Yang saya nak cerita ni tuan, duit tu dia bagi, cek tu RM1,000. Tulis aja nama saya, dapatlah duit RM1,000. Tetapi oleh kerana kita belajar agama, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa buat baik besar zarah pun kena balas, siapa buat jahat besar zarah pun kena balas. Itu menjadi benteng-benteng terakhir kita agak itu. Kalau tak ada benteng-benteng itu, habis dah kita langgar. Halal haram pahala dosa, kita langgar dah tuan. Semalam lagi kesian tuan. Kesian saya tengok masyarakat kita hari ini kesian tuan. Kenapa saya kata begitu sekarang ni? Dulu sibuk laki minta cerai dengan nak ceraikan bini. Sekarang ni purata masalah yang saya jumpa tuan, semua bini minta cerai dengan laki pula. Semalam tu tengok kan muka cengkung dah. Macam mana ustaz nak buat? Sabarlah syekh. Sabar, yalah sabar ustaz. Sabar ada hadnya. Saya kata orang Melayu boleh kata ada had. Islam kata sabar ni tak ada had dia kan. Islam sabar tak ada hadnya. Habis orang ambil bini kita kena sabar ke tak? Itu bukan sabar, itu sengal nama dia. Seorang ambil bini kita sabar tak cerdik. Itu lain. Jadi saya pun tanya, kenapa punca? Main Facebook. Sekarang ada teknik-teknik. Saya tanya dengan sahabat saya perubatan Islam kan. Sihir sekali dia melalui ni pun boleh menyebabkan. Kalau saya kata gitu sedekah dia, awak ni kalau nak cerai lantaran kerana sikit-sikit sebab tak. Anak ada 5 kan. 2 dah menantu dah 2. Yang masuk universiti ada 2. Yang masuk Darul Quran lagi kan. Hebat-hebatlah ke anak-anak ni kan? Tiba-tiba minta cerai atas alasan tidak bahagia dengan suami dia. Kau penting betul? Cakap banyak lah. Yang ke-10 dia kata, orang yang mencapai kemenangan menurut Al-Quran iaitu orang yang selalu memperbanyakkan bertaubat. Bila banyak dosa, maka bertaubat. Dosa yang kita buat sama ada dosa kepada manusia atau dosa kepada Allah Ta'ala, berbanyakkan bertaubat. Sebab itu kita nak kembali kan? Kita nak kembali. Kita akan kembali. Macam mana tuan-tuan kata tak nak kembali pun tuan-tuan, sampai masa kita tetap kembali. Saya cakap hari lepas Ramadan, saya kata apa? Kita sayangkan Ramadan, Ramadan akan pergi, telah pergi meninggalkan kita. Kita sayangkan Syawal, Syawal pun akan tinggalkan kita. Saya kata kita sayangkan rumah akan kita tinggalkan. Kita sayangkan kepada anak isteri, nanti satu hari kita tinggalkan anak isteri. Kita sayangkan dunia ni, kita tak nak tinggalkan. Percayalah, satu hari nanti, satu ketika kita mesti tinggalkan dunia ni tadi. Baik itu membetulkan tadi. Kenapa saya sentuh bab hukum hudud tadi tuan-tuan? Bila orang melengkeh hukum hudud dia tuan, habis akidah dia, batal akidah dia. Bila batal akidah, saya boleh bacakan kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh susu ayat ni. Kalau cakap saya ni salah, tuan-tuan boleh tengok ayat Quran yang saya baca. Ayat yang pertama, Allah kata wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Al-Maidah ayat yang kelima. Siapa yang ingkar akan syariat Islam, siapa yang ingkar akan syariat Islam, satu ajaran Islam diingkar, sesudah ia beriman, maka sesungguhnya akan gugurlah segala amal-amalnya yang baik, dan adalah ia pada hari akhirat kelak dari kalangan orang-orang yang rugi. Ini orang tak ajar. Orang kita fikir sembahyang ada pahala, puasa ada pahala, haji ada pahala, zakat ada pahala. Orang kita fikir tu. Tapi ayat yang sama, surah Al-Maidah ayat 5 tadi, wa may yakfur bil
bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang engkar satu syariat. Sebab tu di Johor baru ni tu kan, majlis akad nikah anak dara saya. Saya tengok kan, saya tengok dia akad nikah. Wah, sah ke tak sah, sah ke tak sah ke. Yang dapat duit saksi RM50. Action, dia aja tak sah, tak sah. Geram aku tengok ni. Wah, dulu pengantin tu mesti main tak sah je. Aku dah neling RM50. Punya takutnya. Tapi yang hadis yang dibaca dalam khutbah nikah, kalau tuan-tuan pergi di Johor lah, siapa orang Johor ada khutbah nikah, nanti dia akan baca maraghiba an sunnati falaisa minni. Siapa benci sunnah yang aku bawa, kata Nabi, dia bukan dari kalangan umat aku. Yang itu tak boleh kisah. Ini dia tak. Sebab tu saya kata, orang kita yang macam tu dia timbang. Sah ke tak sah? Mayang kadang-kadang minta maaf jaga dalam semayang jemaah. Saya nak tanya, boleh tak imam marah orang ketika baca khutbah? Boleh tak? Boleh tak? Duduk sini kat belakang tu bising orang tua-tua bercakap kat belakang, imam boleh marah? Boleh tak? Ada tempat dia kata mana boleh? Batal apa tak? Abang tak nak belajar. Patutnya bila bercakap kat belakang tu kan, imam boleh sawan. Diam, saya tengah baca khutbah. Faham? Boleh tak kat situ? Orang kata gerak pula. Ya, saya tengah baca khutbah. Faham? Tapi semua ikut teh, nak buat macam mana? Dia tak ada baca tak ada. Tuan-tuan tengok, itu ayat yang pertama. Kita masuk ayat yang kedua. Nak ceritakan tentang amal tu rosak tak rosak. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surah Az-Zumar ayat 65. Allah kata, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami wahai Muhammad dan kepada Nabi yang terdahulu, demi sesungguhnya jika engkau dan pengikut-pengikutmu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah, nescaya tetap gugur amal-amalmu dan kau tidak akan menjadi dari kalangan orang-orang yang rugi. Dua ayat ini mengajar kepada kita, amal ibadat kita ni boleh rosak, pahala boleh tak dapat dengan sebab apa tadi? Tak percaya syariat Allah, tak percaya kepada kemudahan Allah. Orang kita cakap, Allah Ustaz, kita tolak satu aja, yang kita buang satu, bukan banyak pun Ustaz. Okey, tak nak banyak. Tuan-tuan semayang subuh tadi, mayang zuhur nanti, rukun semayang ada 13. Fil alamina innaka hamidum majid. Patut assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan-tuan tukar. Dah habis, dah selesai. Berani? Siapa berani yang kata? Dapat tak pahala? Satu tu tuan-tuan buang tu. Patut assalamualaikum. Faham itu saya? Patut fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. 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 Itu tak ucap. Kata dah habis, dah selesai. Boleh? Dapat pahala tak semayang? Tak ada. Macam tu juga soal akidah. Kita tak percaya satu hukum Allah Ta'ala, habis. Tak cakap kan nanti orang kata kita ni, tapi kita nak sebut tu supaya mereka selamat, akidah mereka itu selamat. Tuan-tuan, tu yang saya cakap tuan, kita dah mandi wajib bagi jemaah, habis 7 kolah air, kecut atas bawah tadi, tiba-tiba niat kita, niat mandi sunat jemaah, tengah duduk dekat depan, tadi aku niat mandi sunat jemaah. Tuan-tuan berani tak semayang? Dah habis 7 kolah air dah. Bagi mandi bagi tau. Tadi pada kita semayang. Tak sama juga Ustaz. Macam ni tuan-tuan duduk, kita dah kentutkan, orang bukan tahu. Masa waktu tuan-tuan bagi semayang tu tak berani. Yang tu dia tahu tuan. Tapi yang buat kita nikah dari wasaknya akidah tadi tak. Yang kedua, ayat yang ketiga, saya mengukuh dengan ayat yang ketiga. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Surah Al-A'raf ayat 147. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami,
orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang tak percaya kepada hari akhirat, maka gugurlah segala amal-amal yang baik. Dengan maksud segala amal baik dia habis lawa. Habis lawa. Itu yang bila kita cakap tuan-tuan di belakang. Ustaz, kalau semua orang nak masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Aku punya sakitnya tipu waktu ni, nak ketuk kepala dia. Habis Ustaz kena ingat, kalau semua orang nak masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Kenapa jadi macam ni kan? Ada satu surah lagi, saya tak sebut surah mana dah, tak payah sebut lawak sakit hati je. Dia kata, Ustaz, munafik tak apa, jangan kafir. Apa? La ilaha illallah. Munafik tak apa, jangan kafir. Kafir masuk neraka, munafik gerak neraka jahanam. Sebab tu kita ni kena tahu, kena tahu apa dia fasik, munafik, syirik dan sebagainya, murtad dan sebagainya tadi. Allah kata gugur amal mereka, tidak diberi balasan pada hari kiamat kelak, melainkan apa yang mereka kerjakan dari perbuatan kufur dan maksiat. Itu yang keberapa tadi? Dan yang keberapa? 3. 1, 2, 3. Saya bagi lagi. Tuan-tuan kata tak cukup. Alah sikit ni 3 aja kebetulan ni Ustaz. Saya bagi ayat yang keempat. Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 217. Allah kata, dan sesiapa antara kamu yang murtad berpaling tadah dari agama Islam lalu ia mati sedang ia kufur, maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ada yang membatalkan akidah. Itu soalan-soalan benar. Saya kena habiskan cepat tuan. Saya nak balik tu ke mall lepas ni tuan. Ada mesyuarat agung tuan. Nak jumpa tuan-tuan baik tuan, insya-Allah. Sambung balik tuan. Tuan-tuan agak-agak pukul 8 sampai agak ni. Okey tuan, insya-Allah kita sambung balik. Malam tadi saya sampai pukul berapa? Kat pukul 12 agak. Ni nak gerak nak balik. Bagi mesyuarat agung insya-Allah. Okey. Yang ke-10. Jadi 10 tadi. Tadi yang 11. Orang yang ke-11, orang yang mencapai kebenaran menurut Al-Quran, iaitu orang yang sentiasa mengingat kepada Allah. Ingat Allah. Kita ni terus ingat Allah. Apa keadaan pun ingat Allah. Ingat sahaja kepada Allah Ta'ala. Ingat bini akan ingat kita. Saya tengok kawan tu kesian, tetap kesian. Saya kata, Syekh, kalau susah-susah, anda cerai je. Anda kahwin baru. Bunga bukan seekor, kumbang bukan sekuntum, kata. Habis macam mana? Saya sayang ni Ustaz. Ya, kita sayang orang tak sayang kita nak apa? Banyak sakit kepala otak aja. Bini hantar mesej minta cerai, minta cerai, minta cerai, minta cerai. Tak kata tak apa, saya kata awak cerai aja dia. Awak nak berapa, saya kata. Yang anak 2 ada, yang anak 3 ada. Orang perempuan tengok panjang tu balik bisu. Ini pun satu hal tu tuan. Saya kadang-kadang pelik tengok orang perempuan, tapi bukan sini. Orang Perancis. Orang perempuan Perancis tuan. Bila sebut aja kahwin pun, baru ni saya buka surah Nisa tuan. Surah Nisa. Memang itulah dalam penyelesaian. Bukan saya yang bagi tuan. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan kena Ustaz ambil mana? Dia telefon saya. Syekh tolong sikit boleh? Tolong apa? Ada seorang perempuan, ini anak 2. Suami dia baru saja meninggal dunia, accident. Dia ni tak kerja. Anak dia ada 2, satu sakit buah pinggang, satu lagi dia jadi 3. Umur dia 32. Saya kata hantar dia tolong. Hantar boleh cukup kotak. Tolong apa ambil dia. Bukan tu kata dia. Tolong ni bagi bantuan. Cakap ni saya kata. Cakap dia. Jadi dan saya memang sediakan satu tabung tuan dalam saya memang ada sediakan satu tabung. Memang kita buat secara peribadi lah. Asal ada aja orang susah, dia akan jumpa, kita akan bagi sumbangan. Dia akan jumpa, kita akan bagi sumbangan. Tak banyak sikit bagilah. Jadi saya pun hantar sumbangan. Saya pun tak tengok kerjanya tu. Saya bagi je pada abang ipar dia ke adik ipar dia. Ni tolong bagi pada dia untuk makan dia. Sebab dia tak kerja kan. Jadi timbul isu masalah tu. Jadi saya tanya orang perempuan, Allah Ta'ala mengharuskan kita ni berkahwin 2. Bukan sebab nak kuat.
Mungkin nak kuat tu satu hal lah agaknya. Satu hal, satu daripada ni. Nak buat macam mana? Macam saya, anak saya 8 tuan. 8. Dah rezeki Allah nak bagi. Okey lah tu. Sebab tu ni Aziz. Ni Aziz cakap tuan. Saya pegang kata-kata ni Aziz. Ni Aziz kata, siapa yang nak air mengalir kat rumah ni lah, maka dia gali sikit tanah. InsyaAllah air tu akan turun mengalir kat dia. Faham? Maknanya siapa nak dia mati, pahala masih berpanjangan, sediakanlah saliran tu. Yang pertama, anak yang soleh. Banyak anak soleh nak agak orang. Agak-agak tuan kat section 7 ni, kalau buat kenduri 7 hari. Hari pertama kita bagi dia makan air mineral sebotol, besok kering 2 keping. Hari kedua kita bagi dia makan, besok kering 4 keping, air mineral 2 botol. Hari ketiga tuan-tuan agak dia datang. Nak baca rumah dia datang tak agak? Rasa tak datang kan? Jadi kata dia adik, sediakan adik. Air tu adik lah. Jadi itu hakikat dia. Jalan selesai, Allah tak nak izinkan manusia ni berkahwin 2. Maknanya bila saya pergi Jabat Aiwan cerita-cerita dia kata, Ustaz, siku kambing jantan ni boleh 100 kambing betina. Mana itulah yang Islam tak boleh zina. Okey, orang perempuan tu tak nak bangkang. Saya kata saya tak nak sampai awak bangkang boleh menyebabkan awak menentang hukum Allah. Bukan maknanya saya nak kahwin 2. Saya tak nak awak bangkang ni jangan sampai awak mencabar ke hukum Allah. Bila awak cabar hukum Allah Ta'ala, awak tak puas hati dengan hukum Allah, yang rosak bukan akidah saya, yang rosak akidah awak. Okey, kalau tak boleh, tolong beritahu saya jalan penyelesaian nak menyelesaikan masalah orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki hari ini. Macam mana nak selesaikan ni? Nak ikut cara barat. Orang barat jadi orang perempuan sebagai hamba abdi. Tak tentu tuan. Ada seorang semalam hari Jumaat tu saya pergi tuan. Hari Jumaat isi dia siji, dua, telu, papat. Empat tuan. Cuma bagus dia tuan-tuan. 4 ni adil. 4, 3, 1 isi pertama, 3 dikahwin semua janda. Janda anak 3, janda anak 4, janda anak 2 kan. Saya saksi dengan mata kepala saya sendiri tuan. Dia buat rumah 1, 2, 3 buah rumah. Seorang je duduk kat serempan. Lain 1, 2, 3 rumah ni, sebuah rumah dekat-dekat ni. Bergilir. Ikut jam. 2 jam saya nak datang rumah ni. Ikut Ustaz kata dia. Dia kata, Ustaz kalau pukul 2 saya dah pindah. Jadi Ustaz tak boleh. Oh punya hebat. Ikut jam. Aku katalah ni kalau aku dah macam ni dulu mampus aku. Ini tengah jalan. Dia boleh ikut jam tu kan. Jam. Tak bayangkan. Bahagia. Itu saya nak cerita bahagia. Isteri 4 bahagia. Saya tengok isteri dia baca tu. Alamak, saya kata seronoknya. Tanya isteri saya ya. Sebab tak layan. Tapi saya kecil persoalan lagi tu kan. Isteri 1 bekerja sebagai pegawai span. Pegawai span. Tuan-tuan tahu. Datang rumah saya kan. Datang rumah saya beritahu, Ustaz saya tak boleh balik rumah. Apa Ustaz? Saya kalau nak balik Ustaz, saya kena tidur kat dalam pintu Ustaz. Kalau saya tidur kat rumah, mampu bini sihat. Hamba maki kita Ustaz. Balik kau boleh pergi. Pernah jaga anak awak gini. Anak berapa? Anak 1. 1 isteri. Tuan-tuan bayangkan. Tak bahagia. Betul lah semalam kata dia koridor Ikim kata Ustaz apa tu? Tak lagi juga aku juga. Okey, saya sambung sikit lagi. Orang yang mengingati Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-69. Yang penting tadi berkahwin lebih 1, 2, 3 tuan, boleh beri keadilan. Yang penting itu sebenarnya. Kalau kahwin 1 pun tak boleh beri keadilan, apa benda tak ada makna. Yang ke-12, sifat orang yang mencapai kemenangan menurut Al-Quran iaitu orang yang sentiasa rukuk, sujud, mengabdikan diri kepada Allah dan buat baik. Jangan buat jahat kat dunia. Jangan buat jahat. Jangan kita ni buat jahat. Buat baik Ustaz. Dan yang akhir sekali, surah Al-Hajj ayat 77. Saya dah bagi hujah-hujah dengan ayatnya, tuan-tuan cari dah sendiri. Yang ke-13, orang yang masuk, dia kata mencapai kemenangan menurut Al-Quran ialah orang yang berat timbangan amal dia.
Besok manusia masuk syurga, masuk neraka bukan ikut berat badan. Kalau ikut berat badan, saya confirm neraka. Tengku Azlan syurga. Sahabat kita yang nombor 2 itu dekat sebelah Dr. Zafrul tu, neraka lah. Sebab terus kalau ikut berat badan. Tapi masuk syurga, masuk neraka ni bukan ikut berat badan. Kalau tak, kita yang kering ni mampu masuk neraka tak. Tapi menurut berat timbangan amal, seperti mana dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 menyebutkan, tuan-tuan. Jadi sikit cukuplah hanya sekadar itu untuk pagi ini. InsyaAllah saya minta maaf apabila itu pun dah panjang, tuan. Saya nak gerak ke Muar, insyaAllah mudah-mudahan selamat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa futuhatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, saya seperti mana saya sebut kepada tuan-tuan tadi, saya memang ada buat satu tabungan yang saya namakan tabung itu tabung fi sabilillah. Gunanya biasanya akan saya gunakan untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Sekarang ada lagi 2 kes yang susah, tuan. Yang pertama, yang seorang tu dia kena leukemia, ditebuk selang seminggu. Ambil buah pinggang, air buah pinggang dah berapa kali. Dan suami dah tak boleh buat, suami yang sakit, isteri tak kerja, anak ada 4, tuan. Pun sekolah pun susah, dan 2 orang sekolah, rumah pun nak bayar. Jadi kadang-kadang kita hantar beras 2 kampit, sekitar 2 kampit, kadang-kadang 3 kampit, dan satu lagi yang tadi saya sebut tadi. Jadi kalau ada tuan-tuan yang berlebih-lebihan duit, kalau tak ada lebih tak payahlah. Yang ada lebih duit tak habis nak pakai, untuk Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan percaya dengan saya, kalau tak percaya, lebih baik tuan-tuan tak payah bagi. Itu saya senang cakap macam tu, tuan-tuan tanya reset ke orang ke, memang tak ada. Tapi duit tu insyaAllah akan saya gunakan kepada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi untuk orang-orang susah. Jadi kalau ada tuan-tuan yang nak menyumbang, saya adu-adukan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.